PRN Negeri Sembilan ni ada 3 perkara yang nyata, yang jelas. Ini berupa fakta yang tidak boleh dinafikan. So, saya cerita yang itu dulu, kemudian saya akan sampai kepada jangkaan yang telah saya buat sebelum PRN. Okay? Jadi, perkara pertama yang jelas dari PRN ini adalah sokongan Melayu Islam memang padu bersama Barisan Nasional. Okay? Now, sokongan Melayu Islam juga padu bersama Perikatan Nasional jika Perikatan Nasional tidak bertembung dengan Barisan Nasional dan jika Perikatan Nasional bekerjasama secara longgar ke macam mana ke dengan Barisan Nasional. Okey. Jadi untuk itu, saya hendak juga sentuh berkenaan dengan PRN Johor. Jadi bila saya cerita keputusan PRN Negeri Sembilan, saya nak masukkan PRN Johor. Di Johor memang jelas ya bahawa gelombang hijau sudah tidak wujud. Itu pertama. Kedua, Barisan Nasional sebenarnya tidak memerlukan PAS. Sebabnya ialah bila kita lihat pertembungan Barisan Nasional dengan PAS di 2 kerusi, kita nampak dengan jelas bahawa ada peralihan besar sokongan Melayu Islam daripada PAS kepada Barisan Nasional. Jadi itu menandakan ada pengurangan sokongan terhadap PAS yang saya jangka sebenarnya adalah penyokong asal UMNO, majoritinya yang pada PRU 15 beralih sokongan kepada PAS, mereka telah kembali kepada UMNO. So, memang jelas di Johor jika Barisan Nasional bertembung dengan PAS, PAS kena teruk. PAS tidak diterima oleh Melayu Islam kalau berbanding Barisan Nasional. Dia pilih Barisan Nasional. Dan yang ketiga, yang paling penting daripada 2 pemerhatian ini di Johor, kita juga lihat bahawa sebenarnya UMNO tidak perlukan PAS. Jadi di Negeri Sembilan, Barisan telah sasar untuk bertanding 25 kerusi, di mana Barisan yakin dia boleh mencapai kemenangan daripada 25 kerusi itu. Jadi selebihnya dia lepas kepada Perikatan. Ya. Dia lepas kepada Perikatan kerana PAS beria-ia nak kerjasama, tetapi Barisan dengan jelas memberitahu ianya bukan kerjasama rasmi, ianya persefahaman. Dan pada saya persefahaman longgar lah. Okay? Nah, menerusi persefahaman ini, Barisan tidak bertembung dengan PAS, berbeza dengan Johor. Jadi PRN Negeri Sembilan telah membuktikan bahawa bila tidak ada pertembungan, ya, ini menjadi ujian lah bagi Barisan Perikatan. Dan saya selalu sebut sebenarnya Negeri Sembilan ni nak uji Perikatan Nasional. Jadi bila tidak berlaku pertembungan, apa yang hendak dilihat ialah, okey, orang Melayu, kita dah tahu orang Melayu ni majoritinya kalau ada Barisan dengan PAS, dia memilih Barisan. Ya. Ada peralihan jelas sokongan Melayu Islam daripada PAS kepada UMNO. Tetapi bila tidak ada Barisan, orang Melayu ni adakah dia akan sokong PAS atau tidak mahu mengundi atau sokong Pakatan? Jadi di Negeri Sembilan, ia jelas menunjukkan bahawa bila tidak ada Barisan, orang Melayu Islam, dia pilih PAS. Dia tak pilih Pakatan Harapan. Atau majoritinya tidak pilih Pakatan Harapan. So, itu terbukti di Negeri Sembilan. So, sasaran saya menjangkakan sokongan terhadap PAS memang dah susut. Itu nyata. Tetapi dari Johor nyata. Tetapi ia susut begitu teruk. Mungkin Melayu Islam kalau tak nampak calon Barisan, dia tidak mahu keluar mengundi. Atau dia beri sokongan kepada Pakatan. Di situ saya silap. Sebab nyata bahawa kalau tidak ada calon Barisan, dijangka mereka akan sokong calon Barisan.
Tetapi kalau tidak ada calon barisan, antara PH dengan perikatan, mereka sokong perikatan. Dan ini membawa kepada perkara kedua yang kita lihat. Ya, sekejap ya. Kalau yang buat hal ni, saya block ya. Alright. Yang kedua ialah PH memang hilang sokongan Melayu Islam atau tidak mampu menarik Melayu Islam. Tetapi di Negeri Sembilan, kita juga lihat tidak ada peralihan sokongan yang ketara bukan Melayu kepada Barisan Nasional. Maknanya sokongan bukan Melayu kekal dengan PH. Dan kalau di Johor, undi India berpecah, separuh mula mengalir ke barisan. Di Negeri Sembilan ianya tidak berlaku. Jadi ini menunjukkan bila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah memohon maaf daripada komuniti India, ia membawa kesan besar sehingga Pakatan Harapan mendapat balik seluruh sokongan India. Jadi ini menunjukkan juga apa yang dicerita, apa yang disebut oleh Pakatan Harapan, khususnya Perdana Menteri, membawa impak besar kepada pengundi bukan Melayu, tetapi bukan pengundi Melayu. Alright, so sekarang ni menerusi Negeri Sembilan, nampaknya sokongan bukan Melayu padu kembali bersama Pakatan Harapan. Okay, so ini yang kedua yang kita boleh lihat di Negeri Sembilan. Dan seterusnya, perkara ketiga yang jelas ialah secara sengaja atau tidak sengaja, secara mungkin barisan tidak berniat berbuat demikian, tetapi secara sengaja atau tidak sengaja, secara tidak langsung juga, satu mesej telah dihantar oleh barisan menerusi keputusan ini kepada pengundi, iaitu kami tidak perlukan sokongan bukan Melayu. Benda ni mungkin bukan tujuan barisan. Saya tak kata ianya tujuan barisan. Ya, saya pro UMNO. Tetapi bila saya buat rungkaian analisa ni, saya tidak memihak kepada sesiapa. So, saya tidak kata ini sebenarnya adalah niat Barisan Nasional atau niat UMNO. Tetapi sengaja ke tidak sengaja, memang benda ni dirancang ke tidak dirancang, tetapi secara tidak langsung, mesej daripada keputusan ini dan persefahaman longgar dengan perikatan yang menyebabkan kemenangan besar ialah, kamu tengok, kami tidak perlukan sokongan bukan Melayu. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi sekarang pengundi bukan Melayu sudah dapat satu mesej. Okey, daripada dua PRN ni, pengundi bukan Melayu pada jangkaan saya sudah dapat satu mesej. Daripada Johor, Johor, Mahkota, Air Kuning dulu, mereka jelas. Okey, mereka jelas bahawa PAS sudah hilang sokongan dan sokongan itu mengalir kepada UMNO. Mereka sudah jelas PAS amat memerlukan UMNO kerana keadaan PAS teruk. Mereka sudah jelas bahawa barisan meningkat dari sudut sokongan Melayu. Okey. Tetapi menerusi PRN Negeri Sembilan, mereka juga jelas bahawa jika barisan membantu PAS dengan bekerjasama dengan PAS, maknanya tidak bertembung kerusi, maka gandingan Barisan Nasional dan PAS mampu menarik sokongan Melayu dalam jumlah yang begitu besar, menyebabkan Barisan Nasional tidak perlukan lagi sokongan bukan Melayu. So saya ulang, benda ni dirancang ke tidak dirancang tak penting. Benda ni disengajakan ke tidak disengajakan tidak penting. Because politics is all about persepsi. Tetapi mesej yang disampaikan kepada pengundi secara tidak langsung ialah, we don't need non-Malay vote bila kita kerjasama dengan PAS. Jadi sebenarnya barisan ni dalam keadaan dia kerjasama dengan PH dulu,
memang Johor menunjukkan dia memang dapat balik sokongan Melayu. Memang dapat. PAS hilang sokongan. Tetapi dalam keadaan Barisan tahu dia dapat sokongan Melayu kembali dan PAS hilang sokongan, dia tetap mahu kerjasama dengan PAS. Dia maknanya mesej yang secara tidak langsung sampai kepada bukan Melayu. Secara tidak langsung lah. Mungkin ada ramai yang baca dan saya berbicara dengan beberapa orang bukan Melayu, itu memang tanggapan mereka ialah sebenarnya Barisan tak perlu PAS. PAS yang perlu sangat Barisan. Tetapi Barisan memilih kerjasama dengan PAS, walhal kalau dia kerjasama dengan PH, Barisan dah dapat sokongan Melayu tambahan. PAS dah dalam keadaan teruk. Kalau dia teruskan kerjasama dengan PH, dia boleh dapat sokongan Melayu dan bukan Melayu dan dia boleh juga berkembang dengan besar. Tetapi Barisan memilih jalan untuk bekerjasama dengan PAS yang lemah, yang bergantung kepada UMNO untuk dapatkan undi, dan dengan itu dia memilih untuk tak payah sokongan bukan Melayu. Sebab of course bukan Melayu ni kita boleh lihat di Negeri Sembilan, dia tidak cenderung lagi kepada Barisan, dan saya jangka ianya disebabkan kerjasama dengan PAS. So, bukan hanya Barisan secara tidak langsung telah hantar satu mesej bahawa kami boleh berjaya tanpa sokongan bukan Melayu, tetapi ianya juga secara tidak langsung, secara sengaja ke tidak sengaja itu tak penting, tapi secara tidak langsung menghantar mesej kepada bukan Melayu. Kalau diberi pilihan, kami nak menang besar dengan undi Melayu atau kami nak menang besar dengan undi Melayu dan bukan Melayu, pilihan yang dibuat ialah kami nak menang besar dengan undi Melayu. Itu mesej secara tidak langsung. Nah, walaupun saya pro UMNO, tapi pada saya itu adalah kurang sihat sikit. Sebab kita duduk dalam masyarakat majmuk. Saya pun pejuang agama, bangsa dan negara, tetapi kita duduk dalam masyarakat majmuk, dan selama ni PH dengan Barisan, dia mengamalkan perpaduan majmuk. Tetapi satu retorika telah diwujudkan oleh persekitaran pembangkang yang memberi gambaran palsu seolah-olah Melayu terancam, agama terancam ke, bangsa terancam ke. Dan dengan itu perlu ditubuhkan satu kerajaan Melayu Islam, kalau tidak orang Melayu akan hilang kuasa and bla bla bla. Okay? Dan pilihan raya ini telah menunjukkan bahawa UMNO memilih kehala itu, di mana dia kata, okey, kami nak orang Melayu, kami boleh hidup, kita boleh menang besar, tak perlu bukan Melayu. Secara tidak langsung, tak penting, saya ulang, dah banyak kali saya ulang, dia sengaja ke, dia tidak sengaja ke, whatever it is, but there is the end result secara tidak langsung. Okay? So, itu perkara-perkara utama yang kita boleh lihat daripada PRN Negeri Sembilan. Nah, ada perkara-perkara lain lah yang kita boleh cerap daripada situ. Antaranya ialah perikatan sebenarnya dia menang di luar jangkaan, iaitu 7 kerusi. Kalau PRN 2023 dia menang 5 kerusi. Saya jangka mereka merosot, tetapi rupa-rupanya mereka menang 7 kerusi. Maknanya meningkat. Tetapi sebenarnya dalam peningkatan itu 3 kerusi dimenangi oleh Parti Wawasan. Di situ saya tersilap sebab kita tidak jangka Parti Wawasan boleh menunjukkan satu kejayaan. Ya, dia bertanding 4 kerusi, dia menang 3 kerusi. Ya. So sebenarnya 3 daripada 7 kerusi itu dari Wawasan, PAS hanya 4 kerusi. Now, ini satu pencapaian yang besar. Dan awak sedia maklum, saya sebenarnya tidak ada masalah, malah saya
menghormati Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi saya cuma tidak jangka Parti Wawasan yang baru boleh mendapat jumlah kerusi sebanyak 3 kerusi. Jadi nampaknya PRN ini juga menunjukkan satu perkara yang saya akan sentuh dalam live sebentar lagi selepas live ini, iaitu penglibatan Parti Wawasan telah memberi satu talian hayat buat PAS. Iaitu Parti Wawasan ni, kalau kita banding dengan Johor bersatu bekerjasama dengan dia berbincang agihan kerusi dengan PAS. Jadi PAS agih kerusi supaya tidak bertembung dengan bersatu, maka bila mereka masuk pilihan raya, mereka walaupun tidak betul-betul bersekutu tetapi masuk sebagai sekutu di bawah logo perikatan. Namun bila PAS bersekutu dengan bersatu, keadaan PAS begitu teruk. Okey. Tetapi di Negeri Sembilan, bila PAS bersekutu dengan Parti Wawasan, gandingan PAS dengan Parti Wawasan menunjukkan satu peningkatan, iaitu 7 kerusi. Ini bermakna salah satu sebab penolakan Melayu Islam terhadap perikatan, dan mungkin sebab utama, tetapi kita tidak boleh pasti, ya, sebab ada di Johor barisan bertembung dengan PAS, di negeri barisan tidak bertembung dengan PAS, tapi disyaki bahawa salah satu sebab Melayu Islam menolak perikatan ialah sebab mereka menolak sekeras-kerasnya Parti Bersatu di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maknanya berlaku penolakan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu bukan lagi di dalam gambaran, bukan lagi di dalam kerusi utama perikatan, bila orang Melayu jelas, dan sebaliknya digantikan dengan Hamzah dan Parti Wawasan, kita lihat orang Melayu tidak ada masalah. Nah, ini masih spekulasi. Ia perlu diuji dengan lebih lanjut, ya. Sebab jangan lupa ada saya rasa faktor yang lebih besar yang memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional di 7 kerusi ialah kerana Barisan Nasional tidak bertembung. Ya, sebab kita tahu sokongan Melayu dah beralih dari PAS kepada UMNO. Tetapi mungkin juga sebab kali ini ada Wawasan dan orang Melayu jelas bahawa Bersatu bukan lagi sekutu PAS di Negeri Sembilan. Jadi mungkin ada faktor penolakan terhadap Bersatu dan Muhyiddin Yassin di Negeri Sembilan. So itu sedikit sebanyaklah perkara yang kita boleh lihat dengan jelas di Negeri Sembilan. Ada perkara-perkara lain yang saya akan rungkai dalam live-live yang akan datang, ya. Sebab banyak perkara yang kita perlu bincang, termasuk kekalahan Anthony Locke dan Aminuddin, ya. Apakah implikasinya. Tetapi yang paling ketara daripada pilihan raya ini ialah mesej tersirat yang secara tidak langsung sampai kepada bukan Melayu. Tak disengajakan ke disengajakan itu tak penting, iaitu barisan lebih cenderung untuk memilih, ya, hala tuju di mana mereka mahu undi Melayu, tak perlu undi bukan Melayu, walaupun sebenarnya barisan sudah dapat peningkatan dalam sokongan Melayu, tetapi dia boleh juga kerjasama dengan PH untuk dapatkan sokongan bukan Melayu, tapi dia tidak mahu pilih hala tuju itu. Jadi kenapa? Itu kena tanya Barisan Nasional atau UMNO, ya, mengapa? Why? You memang dah dapat sokongan Melayu tambahan, itu memang jelas dari Johor. Kalau you kerjasama dengan PH, you boleh dapat sokongan bukan Melayu. Tetapi you pilih haluan untuk hanya menumpu kepada sokongan Melayu, itu gambaran yang nampak why, ya. So that is sesuatu yang saya rasa akan menjadi persoalan ke hadapan. Baik, sebelum saya akhiri live ini dan beralih kepada satu live berkenaan Parti Wawasan pimpinan Hamzah, saya nak pesanlah kepada Laskar Cyber. Hari ini sahaja awal pagi tadi saya dah sekat 100.
saya kesan satu serangan terancang. Ya, memang terancang lah. They are all the telltale signs. Dia macam ada satu skrip lah. Okay? Jadi bila mereka tahu saya dah mula sekat, mereka berhenti pun serentak. Okay? Saya nak beritahu bahawa janganlah. Ya? Jangan. It's a waste of time. Saya ni jenis, saya bukan nak capai follower 1,000 ke 1 juta ke 2 juta ke. Saya nak quality. Jadi bila korang masuk serang, saya sekat. Okay? So memang tak payah nak cerita atau message, tulis di bawah message, ya. Regi silap dan saya sendiri akan beritahu di sini kalau jangkaan saya perikatan merosot. Tetapi apa yang berlaku ialah perikatan meningkat dan ianya ada faktor wawasan dan juga orang Melayu bila tak ada barisan dia pilih perikatan. Tapi faktor wawasan tidak dapat dinafikan. Jadi bila tidak ada bersatu, ada wawasan, perikatan menunjukkan peningkatan. So ini satu plus point. Now, saya tidak ada masalah dengan Pakatan Harapan. Saya tidak ada masalah dengan Barisan Nasional. Malah saya pro UMNO sikit. Pro UMNO banyak. Dan juga saya tidak ada masalah dengan Parti Wawasan Pimpinan Hamzah. Jadi jika wawasan menjadi jambatan antara UMNO dengan PAS, saya tidak ada masalah. Tapi saya tetap ada masalah dengan PAS selagi PAS mengamalkan politik putar belit dan fitnah memandangkan dia bawa nama Islam.